Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrini bin Ahmad dan hari ini saya akan berkongsi berkenaan permainan catur. Sebelum tu saya ingin bertanya, adakah anda tahu apakah itu permainan catur ataupun apakah itu catur? Okey, catur ni sebenarnya dia adalah satu permainan papan abstrak yang dimainkan oleh dua orang, yang mana pemain yang pertama akan diberikan buah catur berwarna putih, manakala pemain kedua akan bermain dengan buah catur berwarna hitam, dan setiap pemain akan diberikan 16 buah catur, iaitu terdiri daripada buah catur King, Queen, Rooks, Bishop, Knights dan juga Pawn. Okey. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kenal sedikit berkaitan sejarah permainan catur. Okey, dokumen bertulis pertama yang dijumpai di India berkenaan permainan catur, yang ketika zaman itu ia disebut dengan permainan caturangga. Dan caturangga ni adalah permainan yang seakan ataupun dikatakan sebagai nenek moyang kepada catur yang dimainkan pada era sekarang lah. Dan daripada India tu, permainan tersebut telah tersebar kepada Iran, Arab, Sepanyol dan juga Eropah. Okey, selepas pada era India tu, buku catur pertama diterbitkan di Sepanyol pada tahun 1497, dan selepas itu ia telah tersebar ke serata dunia seperti Itali, Perancis, Amerika Syarikat dan Rusia. Dan pada abad itu, iaitu abad ke-19, banyak pemain-pemain catur telah membuat nama seperti Andresen, Morphy, Rubinstein dan Stinis. Dan pada tahun 1886, pertandingan catur yang pertama di dunia telah diadakan. Okey, itulah sejarah sebab sedikit berkaitan permainan catur. Okey, seterusnya kita pergi ke cara untuk bermain catur. Okey, untuk cara bermain catur yang pertama, permainan ni dimulakan dengan kedua pemain duduk secara berhadapan, dan papan itu ditempatkan di atas meja, dan untuk menentukan papan tu, setiap pemain mempunyai kotak hitam pada sudut kiri dan juga kotak putih pada sudut kanan. Okey, setelah itu setiap buah akan disusun mengikut kotaknya, dan pemain buah catur putih yang akan memulakan permainan dahulu dan kemudian diikuti oleh pemain buah catur hitam. Dan dia ada syarat-syarat dalam permainan catur ni, dan pemenang untuk permainan catur akan ditentukan apabila checkmate kepada buah catur raja, iaitu king. Dan checkmate ni terjadi apabila raja berada dalam kedudukan untuk kedudukan yang tertangkap lah, dia tak boleh bergerak ke mana-mana kotak. Okay. Itu sebab sedikit berkaitan cara bermain catur. Okey, seterusnya kita kenali buah catur, iaitu yang saya kata tadi ada 6 jenis. Yang pertama iaitu buah catur king ataupun raja. Okey, untuk buah catur king ni dia boleh bergerak ke mana-mana arah kotak di atas papan, tetapi dia hanya boleh bergerak dalam satu petak pada satu masa. Okey, manakala untuk buah catur kedua iaitu buah catur ratu ataupun queen, buah catur ratu ni boleh bergerak sejauh mananya dia kehendaki, sama ada dalam arah sisian ataupun berpenjuru. Anda boleh lihat di dalam gambar yang saya kepilkan tersebut. Ya, buah queen ni adalah buah catur yang paling kuat lah dalam permainan catur ni. Okey, seterusnya adalah buah catur bishop ataupun gajah. Buah catur bishop ni dia boleh bergerak secara berpenjuru sejauh mana yang dia kehendaki. Boleh tengok gambar yang saya sediakan tu.
Okey, seterusnya adalah buah catur naik ataupun satria. Ada orang panggil kuda. Dan untuk buah catur naik ni dia merupakan satu-satu buah catur yang boleh melompat ataupun bergerak di antara buah lain lah. Dan buah catur dia pergerakan dia berbentuk L. Dan anda boleh lihat di gambar sebelah saya telah tunjuk, iaitu tanda pangkal itu adalah tanda yang di mana buah itu akan bergerak lah. Okey, seterusnya adalah buah catur rook. Buah catur rook ataupun kita panggil benteng ataupun tir. Buah catur rook ni dia boleh bergerak secara melintang atau membujur. Dan sejauh mana yang dikehendaki lah, dia tiada had. Boleh tengok gambar yang sediakan tu. Maksudnya kalau buah catur rook ni dia boleh bergerak secara membujur ataupun melintang. Okey, last sekali adalah buah catur pawn ataupun bidak ataupun orang panggil askar. Dan buah catur pawn ni dia boleh bergerak satu petak ke hadapan ataupun dua petak pada langkah pertama sahaja. Contoh dia baru nak bermulakan permainan, dia boleh bergerak dua langkah untuk pertama kali sahaja. Seterusnya dia akan bergerak satu petak sahaja. Dan juga buah pawn ni dia tak boleh makan lawan di hadapan dia, dan dia hanya boleh makan lawan yang berada di penjurunya. Macam contohlah gambar tu boleh tengok. Dan juga buah catur pawn ni dia tidak boleh bergerak sesuka hatilah, tak boleh pindah ke belakang, dia hanya ke depan sahaja. Tak macam buah catur bishop ataupun rook. Okey, untuk dalam pertandingan catur ni pemenang akan ditentukan melalui yang saya kata tadi, dia punya buah catur king kena checkmate, ataupun pemain menyerah kalah, ataupun masa sudah tamat. Okey, dalam pertandingan catur ini adalah sebuah sedikit peraturan umum lah kalau dalam pertandingan catur. Setiap perlawanan catur akan diadili oleh arbiter lah. Arbiter ni dia macam orang kata kalau dalam bola kita ada referee, ada wasit. Dalam catur ni kita ada juga, tapi kita panggil dia arbiter. Apa tugas dia? Tugas dia adalah untuk mengawasi pertandingan dan memastikan bahawa pemain mematuhi peraturan catur. Okey, peraturan seterusnya dalam pertandingan catur adalah setiap pemain tidak boleh menukar gerakan yang telah dibuat, sebaik saja dia menekan jam yang disediakan. Okey, dalam permainan catur ni, ini adalah sedikit tips lah untuk menjadi seorang pemain catur yang berjaya. Untuk menjadi pemain catur yang berjaya, setiap pemain tu perlu menguasai permainan catur dan memahami fasa dalam catur lah. Dia ada 3 fasa dalam catur ni. Yang pertama opening, yang kedua middle game, dan yang ketiga closing game. Okey, itu saja daripada saya berkaitan permainan catur. Sekian, terima kasih.